Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Farina Abdul Aziz dari SMK Kemahang dalam Kelantan Ikhlas Sains KSSM tingkatan 3. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar sains bab 2 iaitu respirasi, dan kita akan fokus kepada standard pembelajaran 2.2 pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Di akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat pertama memerihalkan pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kedua, mewajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam badan manusia. Seterusnya, kita lihat gambar yang cikgu akan paparkan. Bolehkah murid-murid nyatakan struktur tersebut? Ya, inilah struktur alveolus di dalam paru-paru kita. Seperti yang dapat kita perhatikan, alveolus diselaputi oleh banyak kapilari darah. Struktur alveolus ini kita boleh gambarkan seperti setangkai buah anggur. Baiklah murid-murid, apakah fungsi alveolus? Seperti yang kita tahu, fungsi alveolus ialah tempat pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Seterusnya, kita lihat gambaran alveolus di dalam paru kita. Apabila kita ambil sebiji alveolus dan kita belah dan kita besarkan, inilah gambarannya. Jika kita lihat, alveolus ini diselaputi oleh dinding sel yang hanya setebal satu sel. Di bawah alveolus pula adalah kapilari darah yang juga dinding diselaputi satu lapisan sel. Di dalam alveolus, di dalam kapilari darah terdapat struktur yang berbentuk donat. Inilah sel darah merah. Gambar ketiga pula ialah pertukaran gas yang berlaku di antara kapilari darah dengan sel badan. Huraian kita nanti berdasarkan kepada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Seterusnya kita lihat perincian proses yang berlaku. Kita fokus dulu kepada proses pertama. Jika kita lihat, udara yang kita sedut masuk ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi berbanding dengan kepekatan oksigen di dalam kapilari darah. Perbezaan kepekatan ini membolehkan oksigen meresap masuk ke dalam kapilari darah. Proses ini kita panggil proses resapan. Resapan berlaku di dalam kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Seterusnya kita lihat proses yang kedua. Di dalam sel darah merah terdapat sebatian yang berwarna merah gelap, iaitu hemoglobin. Oksigen akan berpadu dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin yang merupakan sebatian tidak stabil berwarna merah cerah. Di sini cikgu telah bezakan oksigen berwarna merah dan hemoglobin berwarna biru.
Apabila berpadu, akan membentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin berwarna merah berasal dari perkataan oksigen. Cikgu suka menggambarkan hemoglobin ini seperti teksi atau Grab. Okey, teksi akan mengangkut penumpang. Jadi, penumpang di sini adalah oksigen. Oksigen akan diangkut dalam bentuk oksihemoglobin ke seluruh bahagian badan. Seterusnya kita lihat proses kedua. Darah yang mengandungi oksihemoglobin ini akan diangkut dari paru ke jantung dan dipam ke seluruh bahagian badan. Di dalam kapilari darah, kepekatan oksigen lebih tinggi berbanding kepekatan karbon dioksida. Seterusnya kita lihat kepada nombor 4. Apabila darah sampai ke sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin yang merupakan sebatian yang tidak stabil akan terurai untuk membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Kita boleh lihat kepada persamaan yang saya tunjukkan. Oksigen akan meresap dari kapilari darah ke sel badan. Hemoglobin tadi masih kekal berada di dalam sel darah merah. Seterusnya kita ke proses kelima. Di dalam sel badan, oksigen yang meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel. Kalau ditulis dalam bentuk perkataan, glukosa berpadu dengan oksigen membebaskan karbon dioksida, air dan tenaga. Dari mana datangnya glukosa? Glukosa ini datangnya dari proses pencernaan. Apabila kita makan karbohidrat, contoh nasi, hasil akhir pencernaan karbohidrat ialah glukosa. Okey, karbon dioksida dan air tidak diperlukan oleh badan. Jadi perlu disingkirkan. Tenaga pula diperlukan untuk kita melakukan aktiviti. Seterusnya proses keenam. Hasil daripada respirasi sel tadi menyebabkan karbon dioksida di dalam badan, iaitu kepekatan karbon dioksida di dalam sel tinggi. Karbon dioksida akan meresap dari sel badan masuk ke dalam kapilari darah. Di dalam kapilari darah, karbon dioksida akan diangkut oleh sel darah merah, iaitu teksi tadi, ke alveolus untuk disingkirkan semasa kita menghembus nafas.
Seterusnya, kita lihat kepentingan adaptasi alveolus. Adaptasi struktur alveolus telah meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan pertukaran gas di dalam badan manusia. Seterusnya kita lihat adaptasi pertama. Ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Seperti yang murid-murid tahu, dinding alveolus dan kapilari darah adalah sangat nipis, iaitu terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Struktur ini memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas merentasi dinding dan kapilari darah. Kita lihat pula adaptasi kedua, iaitu kelembapan dinding alveolus. Dinding alveolus yang lembap menyebabkan gas respirasi melarut, seterusnya meresap ke dalam kapilari darah. Cuba murid-murid ambil dua helai tisu. Satu helai dibiarkan kering dan satu helai lagi kita basahkan. Kemudian ambil dakwat atau pewarna dan titiskan pada kedua-dua tisu tersebut. Dakwat pada tisu yang manakah meresap lebih mudah. Sudah pastinya tisu basah. Begitu juga dengan dinding alveolus kita. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat adaptasi ketiga, iaitu luas permukaan alveolus. Jika murid-murid masih ingat, sebelum ini saya sudah paparkan struktur alveolus di dalam paru kita. Paru kita mengandungi berjuta-juta alveolus yang menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Kita ambil contoh tisu tadi. Satu tisu kita lipat dan satu tisu tidak dilipat. Tisu yang manakah membenarkan lebih banyak dakwat meresap? Tentunya tisu yang tidak dilipat, yang mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Begitu juga dengan alveolus. Lebih banyak oksigen dan karbon dioksida boleh meresap. Kita lihat pula kepada adaptasi keempat, iaitu jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Cuba murid-murid perhatikan gambar yang cikgu paparkan. Murid-murid boleh lihat alveolus diliputi oleh banyak kapilari darah. Keadaan ini boleh meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah. Jadi, lebih banyak oksigen dapat dihantar ke sel-sel badan dan karbon dioksida disingkirkan daripada badan. Baiklah murid-murid, adakah terdapat faktor selain struktur alveolus yang dapat meningkatkan pertukaran gas? Ya, kita lihat faktor tersebut. Seperti yang kita tahu, terdapat
perbezaan kepekatan gas di dalam alveolus dan kapilari darah. Semakin besar perbezaan kepekatan gas di dalam alveolus dan kapilari darah, semakin tinggi kadar resapan gas antara alveolus dan kapilari darah. Oksigen, gas akan meresap dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Jadi, faktor perbezaan kepekatan gas juga dapat meningkatkan pertukaran gas di dalam badan. Seterusnya, kita lihat beberapa soalan yang cikgu sediakan. Kita lihat soalan pertama. Rajah menunjukkan satu persamaan yang mewakili satu proses yang berlaku dalam sistem respirasi manusia. X tambah. Tambah tu maksud dia berpadu atau bergabung dengan hemoglobin menghasilkan, anak panah tu kita baca menghasilkan hemoglobin. Apakah yang diwakili oleh X? Jika murid-murid masih ingat, cikgu warnakan X oksigen. Oksigen berwarna merah dan hemoglobin berwarna biru. Akan menghasilkan hemoglobin. Oksi berwarna merah. Jadi jawapan di sini oksi adalah X, oksigen. A, jawapan dia A, oksigen. Kita tengok pula soalan kedua. Antara yang berikut, yang manakah meningkatkan kepekatan karbon dioksida di dalam alveolus? Jadi, kepekatan karbon dioksida meningkat di dalam alveolus. Maksud dia, karbon dioksida dalam alveolus banyak. Jadi, jawapan di sini adalah C. Karbon dioksida meresap ke dalam alveolus. Dari mana? Dari kapilari darah. Soalan seterusnya. Soalan ketiga. Rajah menunjukkan suatu struktur di dalam paru kita lah. Jadi, murid-murid masih ingat struktur, nama struktur tersebut. Kena pasti dulu apa dia struktur yang ditunjukkan. Struktur tersebut adalah alveolus. Okey, jadi soalan dia nyatakan dua ciri-ciri bagi struktur yang ditunjukkan, iaitu struktur alveolus. Okey, jadi kita tengok apa jawapan dia. Okey, jawapan pertama, setebal satu sel atau sangat nipis. Kedua, dinding lembap. Cikgu harap murid-murid masih ingat ciri-ciri struktur alveolus. Soalan keempat. Apakah faktor yang menentukan kadar pertukaran gas oksigen di dalam alveolus dan kapilari darah? Apakah faktor yang boleh menyebabkan pertukaran gas oksigen berlaku di dalam alveolus dan kapilari darah? Sudah tentu jawapannya adalah perbezaan kepekatan gas oksigen di dalam alveolus dan kapilari darah, iaitu kepekatan gas oksigen di dalam alveolus lebih tinggi
daripada kepekatan oksigen di dalam kapilari darah. Jadi perbezaan, berlaku perbezaan kepekatan gas. Kita tengok pula kepada soalan seterusnya. Soalan kelima. Tuliskan persamaan kimia yang memerihalkan respirasi sel. Jadi respirasi sel ni respirasi yang berlaku di dalam badan kita lah, dalam sel, iaitu proses pengoksidaan glukosa. Jika murid-murid masih ingat persamaan kimia bagi respirasi sel. Jadi di sini ada 5 kotak. Jadi pelajar perlu isi ke-5 kotak tersebut. Jadi kita tengok kotak yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Kotak pertama, jawapan dia glukosa. Okey, tambah. Kotak kedua, oksigen. Maksud dia glukosa berpadu dengan oksigen. Menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Kita terus kepada soalan ke-6. Huraikan keadaan bagi proses berikut. A. Hemoglobin ditukar menjadi oksihemoglobin. Bila, dalam keadaan mana hemoglobin ini ditukar menjadi oksihemoglobin? Jadi jawapannya, dalam kepekatan oksigen yang tinggi, hemoglobin akan bergabung dengan oksigen secara kimia untuk membentuk sebatian oksihemoglobin yang tidak stabil. B. Oksihemoglobin diurai menjadi hemoglobin. Bila pula oksihemoglobin diurai menjadi hemoglobin? Kita tengok jawapan dia. Dalam keadaan kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin akan terurai untuk membentuk hemoglobin dan oksigen. Seterusnya kita lihat kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Pertama, jika murid-murid masih ingat, cikgu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Di dalam alveolus, kepekatan oksigen yang tinggi berbanding kapilari darah membolehkan oksigen meresap ke dalam kapilari darah melalui proses resapan. Kedua, di dalam kapilari darah, oksigen berpadu dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Ketiga, darah yang mengandungi oksihemoglobin diangkut ke seluruh badan. Keempat, apabila sampai di sel badan, oksigen terurai membebaskan oksihemoglobin tadi terurai membebaskan oksigen. Kelima, kepekatan oksigen yang lebih tinggi di dalam kapilari darah berbanding sel badan membolehkan oksigen meresap ke dalam sel badan. Keenam, di dalam sel badan, proses respirasi sel berlaku. Oksigen mengoksidakan glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Ketujuh,
di dalam sel, kepekatan karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida yang dibebaskan akan meresap ke dalam kapilari darah dan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan semasa kita menghembus nafas atau menghembus udara. Seterusnya, kita lihat faktor-faktor yang meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan pertukaran gas di dalam badan manusia. Kita tengok yang pertama, ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Kedua, kelembapan dinding alveolus. Ketiga, luas permukaan alveolus. Keempat, jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Dan kelima, perbezaan kepekatan gas di dalam alveolus dengan kapilari darah. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat faham apa yang telah cikgu ajar berkenaan dengan pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 54 hingga 56. Murid-murid juga boleh menjalankan aktiviti 2.3 di dalam buku teks juga, iaitu membuat persembahan kreatif untuk menunjukkan pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia secara berkumpulan. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih.